Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bertemu lagi dalam update peperangan di antara Ukraine dan Rusia. Alright, seperti yang kita tahu, dalam masa seminggu dua ini terdapat pelbagai perkembangan yang menarik di dalam krisis ini. Yang mana dalam minggu lepas kita mendapat berita bahawa pihak Ukraine telah pun membuat serangan balas dan menguasai kembali hampir 8,000 km persegi kawasan yang sebelum ini telah ditakluk oleh pihak Rusia. Dan akibat daripada itu, tentera-tentera Rusia telah pun beralih kepada kawasan kubu kuat Rusia di Ukraine, especially-nya di kawasan Donbas. Dan akibat daripada itu, pihak Rusia telah pun membuat beberapa respon. Yang pertamanya ialah Rusia pada masa ini membuat separuh kerahan tenaga untuk mendapatkan tentera-tentera baru bagi menyertai peperangan ini. Dan yang keduanya juga ialah Rusia turut menyokong supaya diadakan referendum, supaya diadakan pungutan suara terhadap 4 kawasan, iaitu di Kherson, Zaporozhia, Luhansk dan Donetsk. Jadi ini adalah kawasan ataupun bandar yang pada pandangan Rusia adalah kawasan-kawasan mereka. Jadi dalam 2 hari yang lepas, pungutan suara yang diadakan di 4 tempat ini telah membuat keputusan untuk menyertai Rusia. Dan semalam Rusia telah pun membuat seremoni, telah pun membuat upacara untuk menerima keempat-empat kawasan ini, keempat-empat bandar ini sebagai sebahagian daripada Rusia. Dan seterusnya, inilah yang menarik, bahawa apabila keempat-empat kawasan ini menjadi sebahagian daripada tanah Rusia, meaning sebarang intervention, sebarang kekacauan yang disebabkan oleh pihak luar, iaitu seperti pihak Ukraine, pihak NATO dan pihak Barat, akan menyebabkan tindak balas yang lebih keras daripada Rusia, iaitu Rusia memaklumkan mereka tidak teragak-agak menggunakan senjata nuklear sekiranya wilayah Rusia diganggu-gugat, sekiranya wilayah Rusia dicerobohi, especially-nya 4 kawasan baru ini. Jadi inilah doktrin yang digunakan oleh Vladimir Putin, sebagaimana mereka menggunakan taktik yang sama sewaktu mereka menguasai Crimea pada tahun 2014. Iaitu Crimea juga mengalami proses yang sama, iaitu mengadakan referendum, kemudiannya referendum itu dilihat berpihak kepada Rusia, dan seterusnya Rusia menerima secara rasmi Crimea sebagai sebahagian daripada Rusia, dan sekiranya berlaku ganggu-gugat daripada luar, maka Rusia juga akan memberi ancaman menggunakan tenaga nuklear. Jadi ini adalah kaedah yang sama yang digunakan oleh Putin dan Rusia pada masa ini untuk menguasai 4 kawasan utama ini, iaitu di Kherson, Zaporozhia, Luhansk dan Donetsk. Alright, seterusnya juga Presiden Putin menawarkan gencatan senjata dan kembali ke meja rundingan dengan pihak Ukraine selepas Rusia mengumumkan keempat-empat kawasan ini adalah kawasan milik Rusia. Jadi nampak gayanya Putin dah pun berpuas hati dan bersedia untuk menamatkan peperangan ini dan kembali ke meja rundingan, dengan syarat pihak Ukraine dan pihak Barat menerima keputusan referendum ini. Keempat-empat wilayah ini telah pun menjadi milik Rusia sampai bila-bila. Jadi seterusnya, bagaimanakah dengan respon daripada pihak Ukraine? Presiden Vladimir Zelensky memaklumkan bahawa mereka tidak menerima keputusan referendum ini, bahawa mereka tidak akan sesekali menerima keempat-empat wilayah ini daripada dirampas oleh pihak Rusia. Kerana of course dalam waktu peperangan ini banyak penduduk-penduduk Ukraine yang ada dalam keempat-empat kawasan ini yang maybe juga pro-Ukraine telah pun keluar daripada kawasan ini kerana ancaman dari peperangan ini. Jadi of course keempat-empat kawasan ini yang tinggal hanyalah penduduk-penduduk yang pro-Rusia. Jadi of course keputusannya ialah keputusan yang bias kepada Rusia. Dan di samping itu juga PBB, United Nations juga tidak mengiktiraf referendum ini dan menganggap referendum ini ialah referendum yang palsu, yang tidak diiktiraf. Dan seterusnya, yang lebih menarik ialah Presiden Zelensky mengumumkan akan membuat fast track untuk memohon kemasukan Ukraine dalam NATO. Dan seterusnya, sekiranya pihak NATO menerima permohonan Ukraine untuk menyertai NATO dengan lebih pantas, bermaksud NATO akan terlibat secara aktif dalam peperangan ini di dalam kawasan Ukraine. Bukan lagi sekadar memberikan bantuan senjata, bukan lagi sekadar memberikan bantuan keuangan, tetapi sekiranya Ukraine menyertai NATO secara rasmi, tentera-tentera NATO akan masuk ke dalam kawasan Ukraine untuk sama-sama menentang Rusia.
Di samping daripada itu juga, Presiden Zelensky memaklumkan mereka tidak akan berunding dengan pihak Rusia pada masa ini, melainkan Rusia menarik kembali sokongan terhadap 4 kawasan yang telah ditakluk secara referendum ini. Alright, seterusnya juga pihak Amerika dan pihak EU melancarkan sanction terbaru terhadap Rusia seperti sekatan terhadap individu-individu dan company-company yang menjadi penyokong kuat Presiden Putin seterusnya dengan lebih keras, dengan lebih menyeluruh pada masa ini. Alright, jadi itulah update dalam tempoh 48 jam ini tentang perkembangan terbaru di antara peperangan Ukraine dan Rusia. Jadi adalah menarik untuk kita terus mengikuti perkembangan ini untuk mengetahui apakah langkah-langkah seterusnya yang akan diambil oleh pihak Rusia, pihak Ukraine, pihak NATO, pihak US dan juga pihak China dan India seterusnya daripada sini. Alright, so saya harapkan perkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalam.